Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnawati binti Bashir, nombor matriks A188075. Saya merupakan pelajar di bawah kursus Citra iaitu LMCP 2522, Kepimpinan Abad ke-21. Pada pembentangan hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang wawasan diri saya. Terdapat 5 isi kandungan bagi pembentangan saya, iaitu pengenalan, wawasan diri, SMART, 5 sifat kepimpinan, tokoh kepimpinan dan kesimpulan. Pengenalan. Terdapat beberapa definisi bagi kepimpinan, iaitu pertama, kepimpinan ialah terbitan daripada pimpin, dan pimpin bererti bimbing, pandu atau tunjuk. Memimpin bererti memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Seterusnya, menurut Kamus Dewan 1994, kepimpinan membawa erti keupayaan memimpin, dan kepemimpinan pula keupayaan sebagai pemimpin ataupun daya seseorang pemimpin. Yang ketiga, kepimpinan ialah tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah haluan sesuatu organisasi. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 menyatakan bahawa Allah menciptakan manusia menjadi seorang khalifah bertanggungjawab mengelola alam dan manusia. Mengingatkan demikian tujuan diciptakan manusia menunjukkan bahawa setiap manusia adalah seorang yang ditugaskan untuk memimpin dan membimbing, kerana masing-masing Muslim mengharuskan memiliki sifat serta sikap yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan wawasan diri saya mengikut SMART, iaitu S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Relevant, dan T. Time bound. Berdasarkan goal spesifik, saya ingin meneruskan cita-cita untuk menjadi seorang wanita berjaya dalam dunia korporat dengan ijazah yang diperoleh. Bagi measurable, saya akan memasuki dunia korporat dengan melakukan temuduga pekerjaan dengan baik di samping mengekalkan pointer yang cemerlang. Bagi achievable, saya akan mencapai objektif dan cita-cita jika saya meneruskan pembelajaran hingga ke tahun akhir dengan menjaga pointer di samping menyediakan diri secara mental dan fizikal. Bagi relevant, saya berjaya memasuki dunia korporat membuktikan bahawa saya telah melakukan sehabis baik dalam pembelajaran dan mengekalkan pointer yang baik yang dapat membuka banyak peluang. Akhir sekali, time base, iaitu saya mendapat keputusan yang baik bagi ijazah pertama pada 2024 dan diberi peluang untuk meneruskan kerjaya dalam bidang korporat. Terdapat 5 sifat kepimpinan yang saya pilih, iaitu pertama, amanah, kedua, integriti, ketiga, adil, keempat, sabar, dan kelima, berwawasan. Yang pertama, definisi dan penerangan sifat amanah. Berdasarkan jurnal konsep amanah dalam perspektif pendidikan Islam oleh Iwan Hermawan 2020, amanah merupakan bentuk masdar. Ini berasal dari kata-kata amina, ya'manu, amnan wa amanatan, dengan akar kata yang terdiri daripada huruf hamzah, mim dan nun, yang artinya aman, tentram, tenang dan hilangnya rasa takut. Orang yang beriman akan selalu berupaya menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam sabda Rasulullah yang juga dijelaskan, artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Jadi di sini berdasarkan sifat amanah ini, saya menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah sebelum tarikh penghantaran dengan jujur dan amanah. Saya juga menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Saya juga memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa umur, kesihatan, harta benda, ilmu dan sebagainya.
Seterusnya, tokoh yang berkait dengan sifat amanah iaitu tokoh Islam Khalifah Umar Abdul Aziz yang digelar sebagai Khulafa' Rashidin yang kelima kerana sifat hebat menjunjung amanah yang wajib dijadikan contoh. Ketika hayatnya, Khalifah Umar Abdul Aziz sangat berhati-hati menggunakan harta milik kerajaan, termasuklah memadamkan pelita yang menggunakan minyak milik kerajaan sebaik sahaja perkara yang dibincangkan tidak berkaitan dengan urusan kerja. Beliau juga menolak semua binatang tunggangan mewah milik khalifah sebelumnya serta menyerahkan hampir seluruh harta serta harta dihadiahkan kepada isterinya kepada negara. Sifat amanah yang diamalkan oleh beliau telah berjaya mengawal khazanah negara daripada tiris kerana disalahgunakan. Seterusnya, definisi dan penerangan sifat integriti. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Al-Amin adalah gelaran yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW yang bermakna dapat dipercaya. Gelaran ini menggambarkan sifat kejujuran, integriti dan kepercayaan yang sangat terpancar dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Antara perkara yang menunjukkan sifat integriti ialah saya menjadi ketua kumpulan yang berintegriti dengan melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua kumpulan. Saya memastikan ahli kumpulan faham dengan tugasan yang diberikan. Saya juga menjadi orang tengah untuk bertanya kepada pensyarah jika terdapat sebarang soalan oleh ahli kumpulan. Tun Dr. Mahathir dilihat sebagai seorang yang sangat berintegriti dengan usaha-usaha beliau untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di negara ini, dan beliau juga telah diberi gelaran bapa pemodenan. Beliau juga telah melancarkan usaha memerangi rasuah dengan slogan bersih, cekap dan amanah kepada semua pegawai dan kaki tangan kerajaan. Tun Dr. Mahathir juga mempunyai aspirasi yang begitu tinggi untuk menyatukan setiap matlamat negara ke arah pembentukan sebuah negara yang membangun. Seterusnya, definisi dan penerangan sifat adil. Adil adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap insan. Adil merupakan sikap yang menempatkan sesuatu sesuai dengan kapasiti, keperluan dan kelayakan serta bebas dari sebuah diskriminasi. Adil dalam Islam iaitu memutuskan sesuatu dengan hukum Allah, sentiasa berpihak kepada kebenaran dan tidak berat sebelah. Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang Muslim dalam menegakkan sebuah kebenaran. Al-Quran sendiri banyak ayat Allah yang diturunkan untuk memerintah manusia supaya berbuat adil dalam segala hal. Antara penerangan bagi sifat adil dalam diri saya ialah saya sebagai ketua mengagihkan tugasan dengan adil kepada ahli kumpulan, dan ketika dalam perbincangan dengan ahli kumpulan saya menerima semua pendapat dan membuat keputusan dengan adil. Umar bin Khattab adalah khalifah ataupun tokoh Islam yang menunjukkan sifat yang sangat adil. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua dari Khulafa' Ar-Rashidin, iaitu seorang pemimpin yang sangat berani, adil dan sangat peduli pada orang-orang miskin. Keadilan Umar dalam memimpin umat begitu terkenal dengan jasa-jasanya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, yang tak lekang oleh zaman. Seterusnya, definisi dan penerangan sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata sabaru yasbiru, artinya menahan. Secara istilah, sabar ialah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan atau dengan kata lain, menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Ia juga bermaksud menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam dan tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, dan juga melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat.
Saya sabar dalam menahan diri dari sifat malas supaya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajipan solat dan tepat waktu. Dan apabila ujian dan musibah yang menimpa, saya yakin bahawa Allah tidak menguji hamba-Nya di luar batas kemampuan hamba-Nya. Abu Kilabah yang terkenal dengan sifat sabarnya, beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu dengan sifat bersyukur. Nama lengkapnya iaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dia termasuk sebagai seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Abu Kilabah juga merupakan sahabat terakhir Rasulullah SAW pada masa itu sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Baiklah, seterusnya definisi dan penerangan sifat berwawasan. Berwawasan bermaksud mempunyai pandangan jauh tentang kemajuan atau perkembangan masa depan sesuatu. Sebagai contoh, agama Islam berjaya membentuk tamadun yang harmoni, merdeka dan tinggi. Sememangnya dia seorang pemimpin. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Allah mewajibkan umat Islam untuk terus berfikir, yang artinya wajib untuk terus menambah wawasan. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Saya sangat berwawasan. Sebagai contohnya, ketika melakukan sesuatu perkara yang ingin dilakukan, saya akan berfikir jauh ke depan sebelum membuat keputusan. Dan ketika berhadapan dengan masalah, saya tidak sedih atau mudah mengalah. Sebaliknya, saya mencari solusi yang terbaik. Tokoh yang dipilih bagi sifat berwawasan ialah seorang aktivis, iaitu Malala Yousafzai, iaitu dia seorang perempuan yang dilahirkan di Mingora, Pakistan dan dikenal oleh publik global dengan berbagai nama, antaranya anak perempuan yang tertembak oleh Taliban. Dia juga banyak memperjuangkan dan membela hak-hak pendidikan, dan dia juga pernah menerima surat ancaman dan 3 tembakan dari Taliban. Sebagai kesimpulannya, kepimpinan abad ke-21 merupakan adanya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain serta melakukan sesuatu untuk melaksanakan tujuan bersama. Kepimpinan juga dikatakan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasikan manusia dengan perilaku untuk mencapai tujuan serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok atau organisasi dan budayanya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.